Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nakia binti Muhammad Zaki akan membentangkan satu topik yang menarik untuk memahami perubahan sejarah dunia, iaitu zaman kebangkitan barat atau dikenali sebagai The Western Renaissance. Zaman ini kita akan menyaksikan perubahan besar dalam tamadun barat dari segi pemikiran, pendidikan, politik, ekonomi dan sosial yang akan memberi kesan yang besar kepada seluruh dunia, termasuklah dalam dunia Islam. Baik, jika kita lihat zaman kebangkitan barat berlaku sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18. Ia dijadikan sebagai titik signifikan selepas Eropah mengalami zaman pertengahan atau lebih dikenali sebagai Dark Ages atau zaman gelap yang bermula selepas kejatuhan Empayar Rom Barat pada abad ke-5 Masihi. Dalam tempoh zaman gelap, Eropah berada dalam keadaan yang mundur di mana ilmu pengetahuan hampir hilang, masyarakat dikawal oleh institusi gereja yang sangat ketat dan tiada perkembangan saintifik atau intelektual yang ketara lah. Kalau kita lihat, ia bermula di Itali dan kemudian bersebar ke seluruh Eropah. Dia berlaku suatu perubahan yang besar yang dikenali sebagai Renaissance. Renaissance ni dia membawa maksud kepada kelahiran semula, iaitu kelahiran semula dari segi ilmu, budaya dan pemikiran yang pernah hilang. Baik, jika kita lihat kat sini, sebelum berlaku kebangkitan ini, Eropah dia berada dalam keadaan yang sangat terhad dari segi ilmu dan apa-apa perkembangan teknologi. Yang pertama, kita akan lihat mereka kurang ilmu pengetahuan kerana bagi mereka, sesiapa yang bercanggah dengan ajaran gereja boleh dihukum sebagai sesat. Dan yang kedua adalah sistem feudal menguasai masyarakat di mana rakyat biasa hidup dalam kemiskinan dan tidak mempunyai hak pendidikan atau pemilikan tanah. Terusnya kita tengok kuasa gereja Katolik pula dia sangat dominan. Gereja bukan sahaja mengawal kehidupan beragama tetapi juga mereka mempengaruhi politik, ekonomi dan pendidikan rakyat. Sementara itu, dunia Islam pula sedang berada di kemuncak tamadun atau zaman keemasannya seperti kota-kota di Baghdad, Cordoba dan Damsyik. Dia merupakan pusat ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk bidang matematik, perubatan dan falsafah. Baik, terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada zaman kebangkitan Eropah, iaitu yang pertama kita lihat Perang Salib yang berlaku antara abad ke-11 hingga ke abad ke-13 di mana Eropah melancarkan siri serangan terhadap dunia Islam dengan tujuan untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Tapi kita lihat kat sini ia dikatakan sebagai ironi yang besar kerana melalui Perang Salib inilah orang Eropah mula melihat kemajuan dan kehebatan tamadun Islam dari segi sistem pendidikan, pentadbiran, perubatan, falsafah dan matematik dan mereka mula menerapkan ilmu-ilmu tersebut dalam tamadunnya. Seterusnya kita lihat kepada kewujudan Renaissance yang bermula di Itali dengan kemunculan golongan intelektual dan seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo dan Machiavelli. Kita tengok kepada reformasi gereja oleh Martin Luther pada 1517 yang menentang rasuah dan penyelewengan gereja Katolik dan membawa kepada kebebasan berfikir. Seterusnya mereka mula melakukan penemuan baru seperti pelayaran oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan dan Vasco da Gama yang membuka peluang kepada penguasaan ekonomi global oleh Barat. Yang terakhir adalah pencetakan oleh Gutenberg, ia penemuan mesin cetak pada pertengahan abad ke-15 yang membolehkan ilmu disebarkan lebih cepat dan luas. Baik, kita lihat kepada perkembangan ilmu dan teknologi bagi zaman kebangkitan Barat, di mana zaman ini dia menyaksikan perkembangan secara pesat dalam bidang ilmu dan teknologi seperti universiti mula ditubuhkan dan ilmu-ilmu seperti logik, sains dan falsafah dipelajari semula oleh golongan intelektual Barat. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, Isaac Newton dan Copernicus muncul dengan teori-teori saintifik yang mencabar pandangan-pandangan yang lama. Jadi ini yang disebut sebagai revolusi ilmiah yang turut mencetuskan revolusi industri di kemudian hari. Teknologi-teknologi seperti kompas, kapal layar dan mesin cetak, dia memberi kesan yang besar dalam memperluaskan ilmu dan perdagangan di Barat.
Baik, seterusnya kita akan pergi kepada perbandingan antara dunia Islam dan Barat. Jadi yang pertama kita lihat zaman kegemilangan Islam dari abad ke-7 hingga ke-13. Ia merupakan era di mana dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu. Namun selepas itu dunia Islam mula merosot akibat serangan Mongol, konflik dalaman dan kejatuhan pusat-pusat ilmu. Dan di dunia Barat pula yang dulunya ketinggalan mengambil ilmu daripada ajaran daripada ilmu-ilmu Islam dan menjadi peneraju dalam bidang sains, teknologi dan politik. Kita lihat kepada kesan daripada kebangkitan ini ialah negara-negara Barat seperti Britain, Perancis, Spanyol dan Belanda mula menguasai kawasan Asia, Afrika dan Amerika. Wujudnya sistem kapitalisme, demokrasi sekular, nilai-nilai moden Barat yang tersebar ke seluruh dunia. Masyarakat dunia telah terpengaruh dengan budaya dan sistem Barat termasuk dalam pendidikan, undang-undang dan pentadbiran. Namun sebaliknya dalam dunia Islam pula banyak menjadi mangsa kepada penjajahan dan masih berusaha untuk bangkit sehingga hari ini. Daripada peristiwa sejarah ini, kita perlu mengambil beberapa pengajaran yang penting, iaitu ilmu adalah asas kepada kekuatan sesebuah tamadun atau sesebuah masyarakat. Dunia Islam pernah menjadi pemimpin dunia kerana ilmu, bukan kerana hanya kuasa kenegaraan sahaja. Jadi kita lihat ketika Barat mula terbuka kepada ilmu dan perubahan, dunia Islam mula tertutup dan semakin hilang daya saing. Maka pemerkasaan ilmu, pemikiran kritikal dan pembinaan institusi yang kuat merupakan kunci kepada kebangkitan semula untuk umat Islam. Sebagai kesimpulan, zaman kebangkitan Barat adalah salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah dunia yang membawa kepada perubahan yang besar terhadap peradaban manusia. Ia bukan sekadar kebangkitan di Eropah, tetapi dijadikan sebagai satu pengajaran kepada seluruh umat bahawa siapa yang menguasai ilmu, dialah akan dapat menguasai dunia. Jadi kita sebagai generasi muda dan pewaris umat Islam perlu mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah ini untuk membina masa depan yang lebih baik, yang di mana kita adalah golongan yang berasaskan ilmu, nilai murni dan semangat perubahan. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.